Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alayna qadir. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma 'alaika biman sadda 'an sabilika ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma fa anzil 'alaihim ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh. Masih lagi kita di dalam kurniaan taufik, hidayah, pertunjuk daripada Tuhan kita, boleh sama-sama kita berjumpa di dalam ruangan pengajian malam kita sebagai biasa. InsyaAllah kita pada perjumpaan kita sekali ni, kita tukarlah sedikit madah tu, iaitu kita mari tengok tentang pengajian tafsir Al-Quranil Azim daripada surah Asy-Syura. Setelah daripada kita kemukakan beberapa kali kita berjumpa tentang pengajian tafsir kita ni, kita telah selesai dengar sedikit dengan cara tadabbur apa yang Allah Subhanahu wa taala nak khabarkan kepada kita daripada kata Allah Taala ni mensyarakkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan satu syariat sebagaimana Allah Ta'ala mensyariatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa salawatullahi wasalamuhu alaihim ajma'in, bahawa mereka itu semua para ulul azmi itu menegakkan agama dan jangan putus asa dengan Tuhan dan jangan pecah belah daripada ajaran agama. Jangan sama sekali ayuhar rasul, semua hak aku panggil tadi itu berpecah belah daripada ajaran aku, berpecah belah daripada syariat aku. Itu maksud kata wala tatafarraqu fih. Dan semua syariat yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu jadi keberatan, jadi kesusahan,
di atas mereka-mereka yang tidak beriman. Kerana Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang memilihkan sesiapa yang ia kehendaki supaya memasukkan di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Setelah daripada tu, Tuhan Raya pula kata, tidaklah mereka itu jadi berpecah belah sesama sendiri di kalangan orang musyrikin pebaik, di kalangan ahli kitab sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lain tak bukan punca jadi pecah belah mereka itu, iaitu mereka itu berdengki terhadap apa yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak dengan sebab rahmat Allah Ta'ala mendahului kemerkaan Tuhan, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan melaknati dan membinasai mereka itu serta merta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih lagi berinya peluang kepada mereka, berinya jalan, berinya hidup kepada mereka sampai apa yang Allah Subhanahu wa taala janji kepada mereka pada hari yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dan tetapkan. Dengan itu, setelah daripada dengar dah, wahai Rasul, wahai manusia yang ikut akan Rasul, maka hendaklah mung itu istiqamah di atas ajaran yang aku itu utus dan wahyukan kepada kamu, dan janganlah kamu itu ikut jinjak langkah mereka, kerana mereka itu sekalipun duduk umpama itu, tetapi mereka itu ragu terhadap apa yang mereka itu kufur sendiri dan ragu tentang hari kedatangan iaitu hari kiamat, maka itu tak layak bagi seseorang Rasul dan pengikut bagi Rasul nak ikut jinjak langkah mereka. Dengan itu, dengan kesimpulan tu, saya buat kesimpulan ayat yang ke-13, 14, 15 daripada surah Syura. Pada malam ini biiznillahi ta'ala kita akan tengok ayat yang ke-16. Dengan cara hak Tuhan royak tadi, Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lah hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim wa 'alaihim ghadabun wa lahum 'adzabun syadid. Walladzina yuhajjuna fillah min ba'di mastujibalah, makna kata dan mereka-mereka orang-orang yang membantah, makna kata yang berhujah, mereka al-musyrikun dan al-yahud, mereka ini berhujah apa, untuk apa? Untuk berinya, untuk nak mempertahankan kebatilan. Ahlul batil, ahlul bid'ah, ahlul ahwa dan mereka yang rengka dalam agama Allah Subhanahu wa taala ni, di sisi mereka ada hujah juga. Tapi hujah mereka untuk nak mempertahankan kebatilan mereka. Bukan hujah untuk nak mendatangkan ataupun nak bawa kebenaran. Hujah sama berhujah. Ni sebab tu Tuhan ayat kata wallazina yuhajjuna fillah, iaitu kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin, dia tahu kata apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar dalam hati dia. Tetapi hati yang umpama tu dia tak boleh nak terima kebenaran. Apabila dia tak boleh nak terima kebenaran, supaya dia tu nak boleh duduk juga cara mikir dia, aliran dia, cara hidup dia, umpama kebatilan dia itu, pasti dia berhujah. Hujah berapa? Hujah yang Tuhan kata min ba'di mastujibalah, setelah daripada mana tu? Sesudah menerima dia oleh manusia. Mana kata manusia yang beriman dengan Allah Ta'ala setelah daripada wahyu Tuhan tu sampai melalui rasul-rasul, melalui warasatul anbiya dan sebagainya, mereka itu hujah sehabis-habis hujah. Supaya berapa? Supaya nakwi manusia itu keluar tubik daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, alim ulama kita dia kata di sini, dia kata Allah Taala ni buat perjanjian bagi mereka-mereka yang yasudduna an sabilillah, mereka-mereka yang nak tutup jalan Tuhan.
Nak tutup jalan Tuhan ni makna kan? Makna kata tak mau nak orang hak beriman dengan Tuhan melaksana apa hak Tuhan nak. Kenapa? Kerana kalaulah mereka ini bawanya ajaran dia serta dia itu mengajak manusia kepada agama Allah, orang yang duduk di atas kebatilan tadi itu nascaya jadi rugi hidupan dia. Hidupan dia akan jadi rugi, hidupan dia akan jadi habis daripada habuan-habuan yang cara-cara nak cari makan dia dalam atas muka bumi ini. Dengan sebab itu dia mengibda'kan, membuatkan satu projek lah untuk mikir cara mana kita nak pertahankan. Nak mempertahankan siapa? Nak mempertahankan orang nak bawa ajaran Tuhan. Dia ni ada rancangan. Rancangan dia tu sehingga mana? Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Sehingga bukit yang kukuh kalau kita tengok, tetapi Tuhan nak banding we tengok kata rancangan mereka untuk nak katuk jalannya Tuhan ini, siapakah bukit dia nak tolak boleh. Bukit itu kalau tepuh dengan rancangan dia, nasib cabut bukit itu daripada tempat dia. Seolah gitulah Tuhan nak rakyat we tahu. Akan tetapi walakinnallaha sallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamati mereka-mereka yang nak bawa agama dia daripada rasul-rasul dia, nabi-nabi dia, dan orang yang mengikut jalanan rasul-rasul dan mengikut jalanan nabi-nabi. Ahlul batil ni setiap zaman, setiap tempat mereka senantiasa menggonyangkan akan pegangan orang Islam, kerana pegangnya orang Islam dan ajaran Islam yang dibawakan oleh orang Islam dan mengajak oleh orang Islam kepadanya, jadi jadi kerugian bagi hidupan mereka. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kata walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujibalah. Makna kan? Yakni mereka yang membantahkan akan orang-orang yang mukminin, orang-orang yang menerimakan akan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka itu jadi tertutup jalan daripada jalan yang mereka berjalan di atas jalan hidayah. Kerja sungguh juga mereka ni. Setiap malam juga kerja nak menyekatkan manusia daripada jalanan yang benar, jalanan yang betul, jalanan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai-bagai hujah. Hujah kata Nabi Muhammad ni adalah kaum muda. Nabi Muhammad adalah orang yang pecah belah dengan ummah. Nabi Muhammad adalah orang tak pandai. Nabi Muhammad adalah orang muda, orang yang tak adanya pengalaman dan sebagainya. Kita ni orang lama, kita ni adalah ada ketua, kita ada ulama hak tua dah dan sebagainya. Berbagai-bagai hujah mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada gangguan cara mikir umpama tu. Dengan sebab itu Allah Ta'ala menamakan hujah-hujah mereka itu dengan apa? Hujjatuhum dahidatun inda rabbihim. Di sini, hei orang yang ikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara sebenarnya, dengar. Kerana ini adalah jalanan dakwah, fiqhud dakwah, cara kita nak mengajak manusia kepada agama Allah, dan politik susun ni, rancangnya musuh Allah Subhanahu wa taala ni macam mana terhadap pendakwah. Ayat Quran sendiri nak mengajar mengikut apa alim ulama kita telah menerangkan di sini. Hujah-hujah mereka kalau kita tengok tak kira setiap masa, setiap tempat, setiap generasi, setiap bangsa bahasa, hujah mereka hujjatuhum dahidah. Hujah-hujah mereka iaitu dahidatun, katanya tokoh-tokoh ulama, bermakna batilatun. Hujah batilah. Hujah palsu. Hujah pakai hawa nafsu. Hujah tidak ada sandaran keilmuan, tak ada. Apabila kita tengok sungguh mereka ini bina agama mereka, cara mikir mereka, aliran agama mereka di atas kebatilan dan hawa. Wa afidatuhum hawa nafsu semata-mata. Kenapa? Kerana mereka ini tak lain tak bukan nak mempertahankan agama, tapi nak mempertahankan qaumiyah, mempertahankan asabiyah, fanatik dan sebagainya, mempertahankan diri dia,
mempertahankan cara memikir dia, bukan jalanan dia. Ud'u ila sabili rabbika, bukan mengajak kepada agama Tuhan, dak. Wa da'iyan ila Allah, itu bukan. Da'iyan ila nafsihi ila qaumihi, mengajak kepada diri dia, kepada kaum dia, kepada asabi dia, kepada tu, kepada ni. Sebab tu dia mendatangkan hujah yang batilah. Hujjatuhum dahidah, Tuhan kata. Hujah-hujah yang batilah. Kalau kita dengar dengan cara molek, nescaya kita tahu kata, di manakah kecacatan mereka yang berhujah. Sama ada mereka itu bawa lah mari dengan gapo? Hujah cara memikir. Hujjatun aqliyah ke? Hujjatun apa nama lagi? Rupa-rupa pura-pura ilmu sekalipun. Tak. Kalau kita tilik sungguh mereka yang jalan lagu tu iaitu hujah ya tidak ada kebenaran. Hujah batil, hujah yang tak pakah di sisi dia, inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar kata inda rabbihim sahaja, katanya alim ulama, yakni inda man amana bi rabbih subhanahu, di sisi mereka orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara sebenarnya, dia tahu kata ini bukan hujah. Ini orang panggil batil. Ini adalah kebatilan. Ini orang panggil kata hujah yang tak terpakah. Cuba kita tengok setiap generasi ni, setiap masa zaman setempat mana-mana pun. Nampak tu tak? Kalau mereka itu bawa data ayat Quran sendiri pun, bawa data hadis sendiri pun, dia tak kena tepat. Dia tak untuk nak cari habuai sahaja, bukan letak untuk nak mengajakkan manusia kepada agama Tuhan dengan cara benar. Banyak tak ada dikira mana. Kerana orang jahil lebih banyak daripada orang reti. Orang yang mundur lebih banyak daripada orang yang tak bertamadun. Orang yang ada akal cermelang lebih banyak. Itu orang akal yang tersutuk lebih banyak daripada orang yang berakal cermelang dan sebagainya. Dengan sebab itu kita sebagai pendakwah, sebagai orang yang nak ikut jalan Rasul, kita tengok hujah-hujah mereka kalau kita buat kaji yang sungguh dahidah, batilah, tak ada gapo sekara kali. Dengan sebab itu mereka takut kepada orang yang berpegang teguh kepada Alkitab wa Sunnah di atas jalan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu sangat-sangat bimbang. Bimbang buat apa? Kerana habuan mereka akan habis daripada diri mereka. Apabila tak ada hujah ilmiah, tidak ada hujahnya keilmuan, tidak ada hujah yang benar, apa pula mereka itu buat? Apa pula mereka itu buat? Ittakhaztumuhum sikhriyan. Mereka itu akan buat mengejek menganying. Mereka itu akan tuduh. Mereka itu akan buatnya beberapa rancangan untuk nak manusia itu jauh daripada agama Allah. Itu sahaja. Itu sahaja kerja mereka. Tidak ada kerja yang lain. Hujah tak ada. Hujah batil. Apabila hujah tak ada, nak buat lagu mana? Nak mempertahankan juga kebatilan dia, kena bohong, kena dusta, kena buat angkara, kena tuduh, kena tipu, kena tu, kena ni, sebagai-bagai rupa. Akan tetapi ingat, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka itu buat rancangan yang bagaimana rancangan sekalipun, akan tetapi Tuhan balaskan rancangan dia itu dengan rancangan juga akan makai diri dia sendiri, kerana Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dalam masalah nak membalaskan orang buat rancangan yang jahat terhadap agama Allah, terhadap Rasulullah, terhadap pengikut bagi rasul-rasul mereka setiap zaman dan setiap tempat. Itu adalah kita yakin di dalam hati kita kata Allah Ta'ala akan bantunya orang-orang yang beriman. Kemudian Tuhan kata hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wa 'alaihim ghadab, dan di atas mereka itu tipanya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan murka akan mereka itu. Murka Tuhan ni makna lagu mana? Tuhan nampak kata benda hak tak molek tadi jadi molek. Ni hak murka hak besar sekali. Benda hak tak kena nampak kena. Ni makna murka hak besar sekali, tak ada nak lebih daripada ni. Seperti Allah Taala kata apa nama ni, hak Tuhan royak kepada kita dengan cara jelas ni Allah Subhanahu taala buat nampak benda hak tak kena jadi kena. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Allah Taala menghiaskan amal hak tak molek dia daripada kekufuran, daripada berapa lagi, daripada kerengkaan, daripada kebatilan dan sebagainya, nampak kena, nampak molek.
Ni adalah satu kemerkaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dia. Supaya kita nak misawi kata mudah, kita tahu dah kata demo ni duk jalan tak kena. Tapi dia tak mau nak pakai nasihat. Kita lepas duduk situ. Kita posakang, gilah mu nak gi, kita kata gitu. So Allah kata kita lepas dah dia. Maka hiaskan Allah Taala menghiaskan benda tak molek jadi nampak molek ni sebesar-besar uqubah, sebesar-besar kemerkaan Allah SWT bagi dia. Dengan sebab itu kalau kita tengok al-musyrikun dia bahasa kena. Nampak tu tak? Dia bahasa kena, dia bahasa kata ya ni buat ni benda hak betul dah lah. Salah gitulah. Tu. Innahum ittakhadhu asyayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka itu ambil syaitan-syaitan sebagai kekasih lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan mereka itu dah sangka kata mereka itu dapat hidayah. Ni berat. Berasa kata kena. Nampak tak tu? Duduk dalam bid'ah gelak gelemak, tak ada jadi cara cerah sikit habuk pun cahaya daripada sunnah. Duk berasa kena. Ni Allah kata wa alaihim ghadab. Di atas Allah, di atas mereka itu kemerkaan, marah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah kira lah. Kita kata sedek kira banyak. Kita sebagai orang Islam ni kira tak usah banyak sangat dalam arti kata cuba kita tengok. Jangan duk kira ni sampai kata kita tak tilik, tak tadabbur akan isi kandungnya dan perlaksana yang Tuhan mentayangkan akan rupa-rupa ahli batil yang nak mempertahankan kebatilan dia tadi itu. Cuba kita tengok. Ya tak boleh pergi. Kita tengok tu ya nyata molek. Tapi ya lagi. Ya akan kata jangan dengar. Jangan dengar hak Muhammad duk mengajar, jangan dengar hak Muhammad duk seru, jangan pakai hak Muhammad duk panggil, jangan. Kerana Muhammad ni orang pecah belah. Muhammad ni orang kaum muda. Muhammad ni orang yang tidak ada tidak ada ketua. Muhammad ni gitu, Muhammad ni gini, berbagai-bagai. Akan tetapi orang yang ada zaman Nabi itu bukannya bodoh belaka. Yang ada orang yang ada akal yang cermelang, ada akal yang waras, dia boleh kira kata apakah hak yang Nabi Muhammad tu bawa tu betul ke salah lagu mana, dia kira boleh. Dengan sebab itu rancangan orang tak sewi dengar, ini panggil rancangan yang lama, bukan rancangan yang baru-baru, rancangan yang ada zaman ke zaman, masa ke masa. Maka kita jangan jadi mangsa ke sudah. Kita tu jangan jadi mangsa. Hari ni sekarang ni orang panggil kata ilmu terbuka, duduk dalam telefon belaka. Apa kita duk tutup akal fikiran kita dan pandangnya kita dan hati kita daripada nak dengar kebenaran. Apa kita duk takut lagi? Cuba kita dengar tengok. Adakah dia itu duk mengajak kepada perkara yang menyalahi dengan akal kita? Tadaknya bersandar pada alasan Quran dan hadis. Dia mengajak kepada diri dia, tak ada mengajak, dia mengaku jadi rasa baru ke lagu mana? Tak ada. Kenapa kita tak takut benda-benda lagu tu? Kenapa kita pergi pakar benda jangan dengar dan sebagainya? Apakah kita nak memperbodohkan diri kita sampai kas itu tangga? Kenapa? Ini adalah benda-benda yang kita kena patut memikir dah. Kerana dunia ni dunia yang akhir zaman, dunia yang tidak ada dah masa tempoh untuk kita nak memain-mainkan lagu tu. Nampak tu tak? Ini perkara-perkara yang Allah Ta'ala nak royak kepada wa alaihim ghadab. Sekadar tu ke? Tak. Duduk dalam dunia, ambil perkara yang tak kena, jadi alasan dan mempertahankan benda tak kena dengan beralasan batil lah, dan dusta dan wa angkara dan tipu dan daya dan sebagainya. Tu hewi nampak kata ya wak tu nampak kena. Tu satu seksa dah. Sekadar tu ke? Ya Allah, tak. Walahum azabun syadid. Dan bagi mereka itu sangat azab, dan bagi mereka itu seksaan di sisi Tuhan mereka itu berapa nama? Azab yang sangat bersangat pedih. Bersangat azab yang bersangat nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Allah makna kata azab yang bersangat di bila ni? Yaumal qiyamah, hari akhirat esok. Akhirat esok ni dia jumpa dengan puak-puak dia. Ni puak pengikut, hak ketua tu kena teruk dah. Nah, puak ketua tu kena teruk sebab puak dia jadi kepala.
man da'a ila dalalatin, Nabi kata, siapa dia mengajak kepada dalalah. Apa makna dalalah? Mana perkara yang menyengahkan Alkitab wa sunnah dan ijma' para salafus salih. Hak mereka itu tak biasa dia kenal, kita ginja bubuh juga dalam arasa buat kata itu adalah ajaran agama. Apakah lagu tu? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Ikut jalan yang lain yang disipu, yang diijma' di atasnya oleh sabilal mu'minin. Ijma' ahli tafsir kata al-mu'minin di situ makna humus sahabah. Jalan ni hak sahabat jalan gini, ya jalan kot tu. Ataupun ya jalan kot ni. Nampak tak? Jalan mengikut. Apa yang kata? Yattabi'una lahum bi ihsan. Ikut mereka itu dengan jangan baik tak? Jalan kot ni. Itu mana kata wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Ni dia. Sebab tu kita nak buat lagu mana? Kita selamat hak gantung di sana sebab kita ada contoh. Adanya tokoh kita. Bukan biasa. Mereka itu kerja kita pakat buat. Mereka itu tinggal kita pakat tinggal. Ibadat ada apa saya tinggal, ada apa saya buat. Ada sunnatun tarkiyah, ada sunnatun fi'liyah, ada apa saya buat, ada apa saya tinggal. Ya gitu cara. Itu cara yang kita nak kita faham. Walahum azabun syadid. Bagi mereka itu seksa yang berat pada hari akhirat esok. Dunia ni usah sedap lah. Boleh gedik-gedik kaki sikit. Ada orang pengikut dan sebagainya. Boleh duk takhrisi, boleh ceramah, boleh berapa. Tapi tak ada nak bantu tak hak ajaran Allah Ta'ala dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak bantu ajaran lain. Ini adalah salaf sah. Nampak tu tak? Dan orang-orang yang umpama ni apabila sampai hari akhirat esok, ketua dia tu tak tahu nak bawa. Ketua dia tak tahu nak bawa. Hak pengikut tu nyanyi. Pengikut tu royak kata Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Tuhan aku tak ada kat mana, tak aku ikut, aku tak ada pandai kali aku ikut boleh ngakau sekali. Dan nak ikut Abu Jahal, ikut Abu Lahab, boleh ngakau sekali. Nampak tu dah, Tuhan wi akal fikiran, wi nya mata, wi telinga, wi gitu, wi gini, tapi taknya guna. Ni mana-mana perkara-perkara yang umpama tu kita kena memikir tu. Hak Tuhan ada wayak cerita mereka zaman Nabi tu. Akan tetapi Quran gitulah ada ayat sama dah kata dia tu kena ambil ibrah, ambil pengajaran daripadanya. Maka mari kita tengok itu secara sepatah lalu. Abdullah bin Abbas dan Mujahid gitu juga dia tafsir sebagaimana kita dengar alasan tadi itulah. Dia kata mereka yang membantahkan agama Allah Subhanahu wa taala ni usaha untuk nak tariknya hati-hati orang mukminin beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul, setelah daripada mereka itu menerima akan ajaran Allah, ajaran Rasul, supaya nak heret mereka, tarik mereka daripada jalan hidayah. Daripada jalan mana? Daripada jalan hidayah. Orang buat kerja di sini ni katanya Qatadah, yakni al-Yahud wan Nasara. Orang Yahud dan Nasara buat kerja sebab puan ni buat cidik. Cidik saja tak jadi kalau tidak ada hidayah. Cidik saja tak jadi kalaulah tidak adanya orang panggil kata kontrol daripada Allah, petunjuk daripada Allah, pimpinan daripada Tuhan. Cidik saja. Nampak? Pandai kecek gitu, pandai kecek gini, pandai putar gitu, pandai putar gini. Supaya apa? Ya kecek lagu mana? Yahudi dan Nasara ni duk kecek terhadap orang-orang beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ni. Masa tu masa Nabi duk sebarnya agama tu. Dia kata agama kita lebih baik daripada agama puak mung, dia kata. Sebab puak kita ni turut Nabi Ibrahim. Ibrahim ni orang kita dan sebagainya. Puak kita turutlah Ibrahim ni. Muhammad bukan turut Ibrahim. Turun ayat Quran, makana Tuhan katakan di dalam maka li Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jelas. Tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudi, orang Nasara. Dan bukan juga dia itu orang musyrikin, bahkan dia itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tuhan kata inna awlan nas bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy walladzina amanu.
Hak orang utama sekali dengan Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi dan orang Nasara, bukan orang musyrikun hak ada di zaman tu, bukan. Bahkan orang yang ikut akan Nabi ni, ikut akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Quran, adalah wahyu daripada Tuhan, mai duk royak. Senantiasa kita kena kembali klik kepada situ hak Tuhan duk royak. Maka tidak ada balasan gapo-gapo, tidak ada perbantahan gapo-gapo. Maka Tuhan nak bantu hak Nabi Muhammad ni. Maka ni awak lagu mana? Ya awak lagu ni. Ya cocok. Ya tuduh dan sebagainya. Oh, agama kita lebih baik daripada agama kamu. Nabi kita hak belum daripada Muhammad marin, molek-molek belaka. Nah, kita sendiri pun orang hak bijak pandai dan gitu. Cuba tengok hak ikut Muhammad mana cidik. Dia kata. Bukan tak sedap lah demon ini. Tetapi semua itu dusta belaka. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dia dakwa kata dia mari dengan tidak ada takyid, tidak ada perbantuan daripada Tuhan. Tak. Ada bantuan daripada Tuhan. Mana Quran ni sebagai mukjizat. Tak ada pia pun. Apa nama mukjizat Nabi mana-mana hilang belaka. Malaikat mukjizat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam yang tetap akan kekal abadi sehingga hari kiamat. Hak ni, hak lain tak ada. Habis licin belaka dah. Tu. Dengan sebab itulah sebagai ayat Quran mula-mula hak kita mengaji malam ini, iaitu ayat yang ke-16 daripada surah Syura, sebagai gambaran hidup bagi orang-orang muslimin, orang-orang yang beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul dengan cara jelasnya. Boleh kita ambil pergi pakar dalam hidup kita, ya tak lari. Tak lari. Ahlul batil, ahlul ahwa, ahlul bid'ah, mereka daripada al-Yahud wan Nasara dan sebagainya, dan musyrikun dan semua daripada orang-orang yang menyeleweng daripada agama Allah Subhanahu wa taala yang sebenar ni, hujjatuhum dahidah. Hujah dia batilah. Ingat molek, ada hujah yang nak pusing, nak putar, pusing dan putar, pusing dan putar. Tetapi apabila kita kembali klik kepada alim ulama hak reti sungguh, faham guna sini ni, lagu mana faham sini ni, masalah ni, ia akan menyatakan kepada kita satu persatu sehingga kita nampak kebenaran, kata ini maksud hak Tuhan, ini tujuan hak Tuhan, ini agama kita, ini ajaran hak dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kuasa mereka itu nak pauk sama sekali kepada hawa mereka, benda yang mereka itu nak bawa kebatilan, tak sama sekali. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia yang nak bersikap, nak mempertahankan kebatilan sedangkan kita tahu, fallah Allah, ingat kepada ayat Tuhan kata wa alaihim ghadab wa lahum azabun syadid. Di atas mereka itu kemurkaan Allah, di atas kamu itu kemurkaan Allah, dan bagi kamu itu seksaan yang bersangatan dahsyat. Ingat, ini adalah satu pengingatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Mengingati dengan ajaran Al-Quran terhadap diri kita bagi mereka yang takut kepada seksaan Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala janji satu hari kita kena berjumpa. La mahalah, tidak mustahil sama sekali. Tak kira orang adil ataupun orang zalim, tak kira orang fakir ataupun orang kaya, tak kira orang cidik ataupun orang tak cidik, semua kena kembali klik pada Allah hal keadaan kita sebagai hamba. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Gi jumpa dengan Tuhan sebagai hamba. Nampak tu tak? Sebab tu kita jangan kita main urusan gapo-gapo pun sampai kita langgar ajaran yang benar, ajaran yang betul, jangan sama sekali. Itu adalah salah besar bagi diri kita, kerana itu adalah kesilapan yang kita pilih jalan. Itu bukan. Itu adalah ayat yang ke-16 daripada surah Syura. Mari kita tengok ayat yang ke-17. Ayat 17 daripada surah Syura ni ini sebagai dasar orang Islam seluruh. Tak kira generasi mana, bangsa mana, bahasa mana, di mana masa. Ni tak lain tak bukan hak ni satu ya. Gapo? Iaitu Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah, kebenaran kita ada dekat tangan kita, takut gapo? Ulama nak syarah kitab Allah Taala betul ni pun ada. Apa Tuhan kena buat lagu tu? Kerana ini hujah Tuhan kepada kita.
Hujah Tuhan mana kena? Makna kata supaya tak sewi kita duk dakwa depan Tuhan kata Tuhan zalim ke dia. Tak. Kata Tuhan ni tak ada royak dulu nak seksa ni. Tak, Tuhan royak dah. Tuhan tak ada royak, Tuhan nak buat lagi ni. Tak, Tuhan hatta Rasul, hatta Nabi mari dah. Mung dia tak ambil, tak ada ambil buat cakna, tak ambil buat penting, tak ada ambil tahu. Tu kerja mung salah mung bukan salah aku. Tu Tuhan nak royak kepada kita. Allahul ladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Makna sepatah lalu cuba kita tengok. Makna lagu mana sepatah lalu, yakni Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan kitab itu dengan kebenaran. Tuhan waktu turun kitab tu dengan kebenaran. Apa makna waktu turun kitab dengan kebenaran? Yakni Allah Taala waktu turun kitab itu dengan ilmu. Anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi syahida. Allah Taala waktu turun kitab dia sebagai Al-Quran itu dengan apa nama? Dengan ilmu. Bukan dengan kejahilan. Makna hak Tuhan royak dalam Quran kena dengan hakikat. Hakikat dunia, hakikat akhirat, hakikat ahli barzah, hakikat diri manusia, hakikat diri binatang, hakikat segala-gala makhluk. Betul. Tidak salah sikit pun. Tidak ada siapa pun dalam Quran mari nak bantahkan kebenaran Quran. Tak ada. Hak siapa kemocok kata boleh aku manusia semua kata Quran kecek ini salah. Tak ada. Sama ada kejadian manusia, asal usul kejadian manusia, asal usul kejadian bukit bukau, asal usul kejadian alam ini, asal usul kejadian air, asal usul kejadian binatang ternak ke, tak ada salah. Tak belaga dengan ulama sains, tak belaga dengan ulama mana-mana pun, hingga atibak kedoktoran, bomo-bomo ada di hospital tu. Tak ada belaga. Ini nak ayat kata anzalahu bi'ilmihi. Itu makna kata Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqq. Hak saja ke? Benar saja ke? Tak. Wal mizan. Dan mizan. Dan neraca keadilan. Nak buat lagu mana? Nak jadi nampak adil, kitab Tuhan ni adil sekali dah. Tak ada dah nak adil lebih pada ni. Orang kata dalam Islam kita ni tak ada harga, tak ada hormat kepada orang perempuan. Sedangkan apabila kita kembali kelik pada masa Tuhan waktu turunkan Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kedudukan orang perempuan? Orang perempuan tak ada harga apa sikit pun di kacamata orang zaman jahiliyah. Tak ada. Harta apabila mati suami, dia diharamkan. Tak boleh. Mung sebagai orang panggil orang khidmat semata-mata nak memuaskan hawa nafsu terhadap orang lelaki saja. Tu orang perempuan zaman mana? Zaman jahiliyah. Datangnya Islam untuk nak ikramkan, nak memuliakan orang perempuan, wi adanya makanah, wi adanya pangkat di sisi kehidupan manusia. Nya mari musuh Allah Taala 2000 tahun 2000 ni ayat kata Islam ini tak ada beri hak, beri buat kenyanyaan, buat kezaliman terhadap orang perempuan. Sedangkan dalam Quran kita ni apabila sebut skapoh sekali sama, gi sekali sama, innal ladzina wa may Tuhan kata faman Tuhan royakkan dalam Quran Allah Subhanahu wa taala kata man amila salihan min zakarin aw unsa. Siapa dia yang buat amalnya soleh di kalangan orang lelaki dan orang perempuan. Tengok Tuhan akadkan darajat sebut orang perempuan. Dan hujah besar sekali dalam Quran kita ni ada suratul Nisa. Ada suratul Nisa, surah mana sakut paut dengan orang perempuan khusus. Tak ada suratul Rijal. Tak mulia gapo lagi. Ini makna kata wal mizan, keadilan. Dalam Islam kita nak adil. Dan dalam Islam kita ni haram kezaliman. Allah Ta'ala sendiri dalam hadis kursi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Tuhan tak boleh zalim. Hak dan mizan. Al-mizan di situ makna kan? Mana al-adlu wal insaf. Sebagaimana katanya Mujahid dan Qatadah dan sebagainya. Di kalangan tokoh-tokoh alim ulama kita, itu makna kata benda-benda yang kita boleh tengok dengan mata kepala.
Allah Subhanahu wa taala tafsir sendiri ni ayat ni. Ayat mana? Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Tuhan sendiri tafsir. Di mana? Di dalam surah Al-Hadid ayat 325. Tuhan kata mana? Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Tu dia tu. Sesungguhnya aku mengutuskan rasul-rasul kami dengan keterangan, dan kami buat turun sekali dengan mereka itu rasul akan kitab dan akan timbangan, supaya manusia itu boleh berdiri di atas timbangan itu akan gapo? Akan kebenaran, akan apa? Akan keadilan. Akan keadilan. Itu makna daripada ayat Allah Subhanahu wa taala Tuhan sendiri yang mentafsirkan sendiri, kata Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Kita ada Quran di depan kita, tapi pada kata tu jadi nak pakai kok lain lagi. Benar hak jadi khilaf tak sudah dengan Quran. Tak sudah dengan kitab Allah Taala. Utama masalah pegang. Masalah pegang. Utama hak tu. Tak saya kembali klik pada ayat Tuhan. Nya koci ayat Tuhan ni sampai ke ayat Tuhan tak boleh nak menghukumkan. Nya zalim sampai setara tu manusia. Nya royak kata ayat ni tak boleh kita nak buat hujah. Ayat ni kita tak boleh nak pakai dengan cara hak Tuhan royak. Ayat ni tu maksud kok lain. Sedangkan apa hak yang kata tadi tu tidak ada hujah daripada Tuhan dan Rasul, walaupun sepatah pun tak ada. Ini masalah hak yang manusia hak yang duduk di atas aliran kebatilan, dia lagu tu cara dia. Nampak? Saya kecek nak nampak dengan cara jelas. Bukan kok tu dan kok ni. Tak. Royak nak mengajak kepada klik kepada ajaran yang benar. Bukan nak heret kepada kita. Kita tak ada gapo. Duk royak banyak kali dah. Kita tak ada syurga nak beri. Kita tak ada maghfirah nak ampunkan dosa. Kita tidak ada tu, tak ada aning. Tapi ada gapo sekarang. Yang ni adanya cara untuk nak heret manusia klik kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang duk pentahkan jalan ni hak pesen ning, fattaqullaha ya ibadallah. Itu bukan nak stokkan orang tu orang ni, sekat orang tu orang ni. Tak, kita nak sekat ajaran Allah Taala. Takut-takutnya kita nak tipu bala daripada Tuhan dan seksa daripada Tuhan, hal keadaan kita tak terkabah. Ini adalah perkara yang ngeri, perkara yang takut daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak Tuhan ya buat sungguh. Bukan makna kata ya buat tu ya buat tak sungguh, tak. Dengan sebab itu pegang kejap kita. Nah, pegang dengan ajaran Tuhan ni kejap. Cari orang hak nak mengajakkan kita klik kepada Tuhan ni jadi banyak, jadi kejap, jadi jelas, supaya kita itu tak gelecoh, tak rugi kita pakai hidup semasa kita hidup di atas muka bumi ini semasa sementara ni. Jangan sama sekali lagu tu. Itu makna kata Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Makna kana pula tengok. Makna kata dan engkau tidak tahu barangkali saat itu sudah dekat. Mana lagu mana pula di sini? Maknanya Allah Subhanahu wa taala ni nak royak kepada kita, kata hei manusia, mu duduk di atas muka bumi ni jangan buat sedap hati sangat. Kerana di sana ada hari balasan, ada hari perhitungan, ada hari yang Tuhan nak kirakan nikmat hak Tuhan beri kepada mung tu satu persatu. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Hari tu akan ditanyakan daripada nikmat Tuhan tu satu persatu. Wa ahsa kulla syai'in 'adada. Tuhan bilakan nikmat dia satu ke satu. Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin. Dan para nabi akan ditanya terhadap pekerjaan hak Tuhan utuhkan kepada dia, amanah hak Tuhan beri kepada dia. Kalau nabi-nabi, rasul-rasul dikena tanya, bagaimanakah kita? Maka Tuhan kata, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Harap kata saat itu, masa perhitungan itu dekat. Dekat di pandangan, terkadang dekat tu dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tengok dekat. Tapi kita wa narahu qariba. Kita tengok atau wa narahu ba'ida, kita tengok sebagai kata jauh. Tapi tak, di sisi Tuhan tu dekat. Kita berasa lambat ke, cepat ke, dekat ke,
apa nama jauh ke, itu perasaan Tuhan nak cobakan kita. Perasaan ya Allah Subhanahu wa taala nak cobakan kita. Tetapi kita kena ingat kata saat itu pasti kena berlaku. Pasti kena berlaku. Tak ada syak. Ata amrullahi fala tasta'jilun. Makna kata datang ke apa hari kiamat tu, tak usah gaduh. Tak usah gaduh. InsyaAllah kita nak tengok sedikit lagi. Maka orang kafir ni, orang hak pesing apa nama tak beriman ni, lagu tu lah. Dia berasa nak tengok selalulah. Berasa nak tengok selalu. Berasa nak lawan selalu. Apabila dia lawan, orang tu baik natijah selalu. Orang kita, orang hak tak cidik lagu tu. Dia tak ada sifat kesabaran najimat. Nampak tak? Dia tak ada sifat kesabaran. Makna kata apabila gapo nak berlaku selalu, nak nampak selalu. Wak gapo, nak nampak selalu. Wak gapo nak nampak selalu. Itu bukan orang cidik. Orang cidik mana orang bersikap dengan sabar. Ya wak satu perkara bukan nak tengok natijah selalu. Orang dah jadi punah sebab dia nak tengok pada natijah selalu. Orang pasien kata gapo nama tidak ada pendirian. Kita dah buat kerja malam tak ada nampak berjaya lagi. Gapo duk semaya malam dah tapi mah tak ada turun lagi pada langit. Duk kira lagu tu. Sebab tu baik tak usah semaya ya kata. Duk kira akibatul umur. Kira kepada akibah mana hujung jatuh urusan pekerjaan amal ibadat dan beriman dan berdakwah kepada agama Tuhan. Bukan lagu tu. Orang musyrikun lagu tu, ya lawa Nabi lawa. Muhammad kalau mau benar sungguh waktu tu. Hujan daripada langit ni, hujan batu. Wari, seksa lalu, nampak mata kepala lalu. Ya lagu tu. Napa mujur dia jadi apa nama orang hak beranak zaman Nabi. Kalau zaman dulu ke, belum ada Nabi Muhammad pakai putus lalulah tubuh tu. Yang mari ingat alat senjata dia hak tu tengok baca Al-Quran tengok. Semua yang pakai terus lalu dah. Seksa selalu dah tak ada tunggu lama. Tapi hak ni umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keistimewaan banyak. Keistimewaan banyak. Banyak berdoa sebab manusia tu jadi terlupa. Jadi terlupa. Tak apalah. Baik bagi orang yang ada akal fikiran, tak baik bagi orang yang tak ada akal fikiran dan sebagainya. Lagu mana sifat dia? Yasta'jiluna bihal ladzina la yu'minuna biha. Jalan. Yasta'jiluna biha. Apa makna yasta'jiluna biha? Makna kata orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada hari kiamat, minta kedatangan dengan cara cepat-cepat. Mari cepat hari kiamat Muhammad mendoyak. Sehingga dia tanya dalam surah surah Yasin tu, dia tanya kata, mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Bila lagi hang nak berjanji tu? Hari kiamat tu. Kata nak mari kalau mau benar sungguh bila lagi? Jalan. Ini apa yang kata dia cabar Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bukan orang nak boleh warinya hari kiamat. Dia dak royak hak Tuhan suruh royak. Dia kerja dia tekan dia sangat ni tak boleh bukan urusan semua duk di tangan dia. Nampak dah tu? Kita orang beriman pahallah situ, orang tak beriman saja. Tu. Kemudian kata mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Bila lagi janji tu kamu duk royak tu hari kiamat nak mati nak datang hendak datang tu. Bila in kuntum sadiqin. Jikalau mung tu sungguh, rasul-rasul kata sungguh, mung tu benar sungguh, bila lagi? Kata lagu tu buat apa? Kata untuk nak bakit dusta, kata untuk nak kufur, kata untuk nak takabur. Bukan kata Quran ada. Yasta'jiluna bihal ladzina la yu'minuna biha. Tidak beriman dengannya, yakni bil qiyamah, dengan hari kiamat. Mereka tetap beriman. Orang kafir, musyrikun, dia tak beriman dengan hari kiamat. Tak. Hari pembalasan dia tak beriman. Sudah aku hidup dunia, sudah lagu tu. Supaya orang kafir biasa lala ni. Dia tak beriman dengan hari kiamat. Dia beriman dengan benda yang dia boleh tengok dengan mata kaca dia tu, bosai tu kita. Kita orang beriman dengan hari kiamat. Dia orang tak beriman dengan hari kiamat. Dia mata lain-lain tu, pandangnya lain-lain, tak serupa tu. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam kena faham masalah ni. Tak faham sinilah kita jadi silap jalan tu. Baik. Setelah daripada tu orang kafir bersikap lagu tu terhadap hari kiamat. Nah, orang kafir tu sikap lagu tu terhadap hari kiamat. Kita orang beriman sikap lagu mana?
Kita orang beriman lagu ni. Tuhan kata wallazina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haq. Tu sifat kita. Wallazina amanu mushfiquna minha, dan mereka yang beriman, mereka itu takut. Takut terhadap pembelakuan hari kiamat, peristiwaan hari kiamat. Takut. Takut hari kiamat ni takut. Takut apa? Kerana mereka ini dia tahu kata hari tu adalah hari balasan. Supaya orang kita, orang berjuruh tu kan, nak hari nak tubik natijah, kita baca lagi, periksa, kita buat ringkasan lagi, kita hafal, kita penulis, kita gatu, kita ganing bagi misal kata anak-anak pelajar hak berjuruh. Hari nak tubik natijah guna perasaan. Wasa tergetar dalam hati, aku ni gana. Orang tak berjuruh, biarlah naik tak naik ikut dia. Ya gitu, dia tak serupa. Natijah tak sama sekali. Kita boleh tengok dengan fikiran, dengan mata kepala. Kita boleh tengok dengan mata kepala, kita boleh mikir dengan fikiran kita. Tak ada salah situ tu. Supaya orang apa yang ada amanah. Hari apabila akhir tahun untuk nak siap sediakan apa nama tubik senari, tengok kata lagu mana amanah diletak mari audit. Untuk apa nama, untuk nak mensudahkan audit apa panggil dah, audit pitih tu. Ya tergetah lagu mana ya tak kena kedak gini-gini, tapi hak penipu tak kena. Orang tak ada amanah, kok dia jadi lagu mana? Ya tak sama sekali. Tak sama sekali. Di antara orang dua, orang sama orang tapi pemikiran tak serupa sama sekali. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam ni, sikap kita wallazina amanu mushfiquna minha. Mushfiqun mana takut. Mushfiqun mana khaifun. Alim ulama kita kata mana takut mereka itu. Wajilun, tergetar hati mereka itu min wuqu'iha, daripada nak berlakunya hari kiamat. Takut. Aku lagu mana ni, Tuhan nak terima ke tak? Bimbang. Aku sembahyang dah tapi Tuhan nak terima ke tak? Tak tahu. Aku puasa dah tapi Tuhan nak terima ke tak? Ingat pada tak apalah, rahmat Tuhan banyak di atas aku, rasa segar sikit. Ya duduk di antara takut dan harap. Takut dan harap tu hati orang mukmin. Adapun hati orang tak beriman, mana ada. Ya bakal dusta lah. Maka kita tak seruak kira banyak lah mereka tak beriman tu. Buat kira banyak pada sakit kepala pada kita lah. Tu tak? Ni cara kita nak duduk tu. Wa ya'lamuna annaha al-haq, dan mereka itu tahu dengan yakin, tahu dengan jazam, kata annaha al-haq, bahwasanya ia, yakni hari kiamat itu pasti berlaku, tidak mustahil sekalipun. Pasti berlaku. Juga kena berlaku. Tu dengan sebab itu apabila di atas dasar kata wa ya'lamuna annaha al-haq, mereka buat lagu mana? Fahum musta'idduna laha 'amiluna min ajliha. Mereka itu sediakan untuk hari itu amalan, dan mereka itu wa amal, bekalan untuk hari itu juga. Tu orang kita yang lagu tu. Tahu juga kata akhir tahun kena ada peperiksaan orang ngaji. Dia baca tiap-tiap hari lagi. Apabila siapa periksa dia rasa lega, rasa senang. Orang hak pesen kata mengaji, pesen malah lagu mana? Tak ada baca, tak ada waktu, tak ada wang ni. Akhir sekali, hari periksa mari kedai tak dekat ikut dia, jatuh. Okay? Misal kata. Nampak tak tu? Boleh kita misal berlaku semua sini. Marilah kita pakai percaya apa hak Allah Subhanahu wa taala royak jadi molek jadi jelas. Itu makna kata wa ya'lamuna annaha al-haq. Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati la fi dhalalin ba'id. Gapo pula Tuhan ayat kata? Ala. Makna kata ketahuilah. Kalau mari dengan ala, lagu tu dalam Quran tu makna ketahuilah, tahulah, retilah. Innal ladzina yumaruna fis sa'ah, sesungguhnya orang-orang yang membantah. Yumarun ayujadilun, yuhajjuna fi wujudiha wa yadfa'una wuqu'aha. Mana mereka yang tolak, yang membantah peristiwaan hari kiamat, tak percaya kata hari kiamat itu ada. Itu mana yumarun.
Gitulah gining lah. Jadi gano kita nak hidup dunia ni. Dunia ni hak kita dah. Kita nak buat lagu mana asalkan kita boleh sudah lah, nak tipu kan, nak tuduh kan, nak bohong kan, nak fitnah kan, nak bunuh kan, nak tumpah darah kan, nak gatu nak gani, asalkan kita boleh mana ada hari balasannya. Ya kok tu. Itu makna kata innal ladina yumarruna fis sa'ah. Dia tak percaya. Pada hakikat dia tak percaya. Perbuatan dia tu menunjuk kata dia tak percaya kata hari kiamat tu berlaku dan ada dan sebagainya. Tak. Yumarruna fis sa'ah. As-sa'ah di situ makna gana? Mana hari kiamat. Apa dinamakan hari kiamat tu dengan sa'ah? Mana masa yang Tuhan tetap nak menghancurkan, nak membinasakan segala-gala makhluk. Segala-gala makhluk Tuhan nak menghancurkan. Pas lagu mana orang lagu tu? Lagu mana? La fi dhalalim ba'id. Adalah dalam kesesatan yang jauh. Duk dalam kesesatan. Tak khabar kata duk dalam sesat. Duk berasa dalam hati kata ia duduk di atas kebenaran. Berasa duduk di atas kejayaan. Duk berasa saja. Wasa kena dah tu. Tak. Nampak tu tak? Tu makna kata la fi dhalalim ba'id ay fi jahlin bayyin. Duduk dalam kejahilan yang terang-terang. Duduk dalam kejahilan yang terang-terang. Sebab apa? Sebab Allah yang kuasa mengadakan langit dan bumi. Hak yang mung sendiri percaya kata Allah Ta'ala kuasa jadikan langit bumi pada tak ada kepada ada. Hak tu jugalah kuasa di atas nak menghidupkan benda yang mati. Lebih utama lagi lah. Tapi otak tak ada. Dia mikir kata benda hak ada ni apabila habis Tuhan nak kembali kelik tak boleh. Hak Tuhan hak tak ada gapo. Jadi Tuhan kuasa nak buat. Hak ada Tuhan tak kuasa nak mengiadah, nak kembali. Itulah akal manusia tu. Itulah akal manusia. Kalau guna tak kena, lagu tu lah. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat ni kata ala innal ladzina yumarruna fis sa'ati la fi dhalalin ba'id. Ini Tuhan kata dalam ayat 1 tu, iaitu ayat suratul Rum ayat 27. Tuhan tafsir kata kana wa huwal ladzi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Wa huwal ladzi, dan ia Allah Ta'ala yang memulakan. Tuhan yang memulakan menjadikan makhluk thumma yu'iduhu. Kemudian Allah Ta'ala mematikan makhluk tadi. Wa huwa ahwanu alaih. Kemudian Tuhan mematikan makhluk tadi, kemudian Tuhan nak menghidup pula makhluk hak mati tadi daripada mati dia jadi hidup semula. Wa huwa ahwanu alaih. Sedangkan benda itu tu jadi mudah sangat di atas Allah Subhanahu wa taala. Tak jadi payah sikit pun. Ni Tuhan ayat tetap lagi ni, nyata dah lah. Ayat Quran tafsir setengah di atas setengah. Ingat nah, ayuhas sunniyun, wahai orang sunnah segala-galanya di mana tepat. Ingat kata Quran kita tafsir setengah di atas setengah. Ayat ni tak nyata, ayat ni main nyata. Ayat ni tak jelas, ayat ni main jelas. Tu cara yang dijalankan oleh tokoh ulama tafsir semenjak daripada sahabat sampai akan hari ni, dan lagi akan kekalkan ini cara hingga hari kiamat. Tak ada jalan mereka yang membantahkan ayat Quran, nak ambil ayat satu untuk nak mengasaskan ataupun nak membantukan kebatilan dia. Dia kata ni gini. Tak. Hendaklah kembali cara itu, kembali klik pada fasalu ahla zikr. Dia bertanya alim ulama, kata lagu mana ayat ni, faham lagu ni kena ke tak? Tak ada jadi silap sikit habuk pun kalau kita telefon pergi ke dia, kepada alim ulama sunni, ataupun buat mutu, buat kereta pergi cari dia, tak rugi. Kita akan tahu kata apa maksud hak Tuhan nak sini. Sebab mereka itu akan wari ayat Quran hak sini, mentafsir sini, hak ni kenapa hagi ni? Dengan Quran lagi, dengan hadis lagi, dengan sahabat lagi, tabi'in lagi, tak pandai lagi kita. Hak itulah yang musuh Allah Subhanahu wa taala takut sekali. Mereka duk gantung di mana? Di dahai yang pahu mapuh. Tak ada dahai hak hidup, tak ada di sisi mereka. Kenapa? Kerana mereka tak ada di atas asas kebenaran, di atas asas yang tak benar. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam yang benar, tak usah duk bimbang gapo. Jalan wi molek supaya kita itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita dapat kemenangan, kejayaan, dapat menajah kita daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala, dan boleh kita masuk di dalam syurga. Masuk kita dalam ayat Tuhan kata, ya ibadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei hamba, masuklah mung tu dalam
Gulungi hamba aku dan masuklah mung dalam syurga aku. Kita nak hak tu. Hari yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang panggilkan kita, masuklah mung tu dalam syurga aku. Gapo lagi kemenangan hak lebih daripada itu? Tak ada dah. Malaikat Allah Taala nak buka pula kita tengoknya zat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu muka Tuhan di dalam syurga. Itulah angin-angin kita, harap-harapan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala semasa kita kena pakai umur ni. Gitulah kita pakai jadi molek. Jangan jadi kita sebagai manusia jadi mangsa kepada mana-mana pihak, supaya kita itu jadi berjaya hidup pada dunia dan di akhirat nanti. Maka pada perjumpaan kita sekali ini, madah tafsir sekadar inilah sahaja dulu. Harap-harap dan kita itu pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan hidayah, pancaran cahaya Al-Quran itu di dalam hati kita, dalam hidup kita, menyebabkan kita berkat di dalam hidup, dan sama-sama kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala itu menyelamatkan kita daripada balapetaka dan daripada musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa dekatnya jalan-jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan pendakwah. Dan janganlah kita terlupa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu marilah kita membantukan pengajian kita. Mari sama-sama kita mengikuti pengajian kita, bantu dengan doa, tenaga, harta benda, supaya kita itu dapat berjaya bersama-sama di dunia dan di akhirat nanti. As'alullah Subhanahu Wa Ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin, waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin, wa min hasadin hasidin, wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.